Ni okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نوّر بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah sambung Majmu' Salasi Rasail, risalah yang pertama. Kemudian risalah yang kedua bab najis sebagainya, kemudian risalah yang ketiga. Kita ada 3 risalah, tahu tak? Kitab kita ada 3 risalah. Risalah yang pertama kita tengah baca ni, ada lagi berapa muka surat ni. Kemudian risalah yang kedua menceritakan tentang najis semua. Sebab tu nama Majmu' Salasi Rasail. Majmu' tu himpunan, Salas tu 3, Rasail tu jamak pada risalah. Risalah tu 1, Rasail tu banyak risalah. 3 kan banyak. Himpunan 3 risalah. Itulah tajuk. Kadang dah mengaji muka surat berapa, 20 apa, tak tahu maksud tajuk apa. Majmu' Salasi Rasail. Okey. Gitu je. Muka surat berapa dah? 27 dah muka surat ni, kita ngaji muka surat 27 dah. Apa maksud Majmu' Salasi Rasail? Nama kitab lah. Simpunan 3 risalah. Risalah pertama macam-macam lah, berkaitan dengan akidah, ada berkaitan dengan solat sikit-sikit, ada sikit-sikit lah ringkas-ringkas. Risalah yang kedua berkaitan dengan najis. Banyak muka surat kan ni. Berapa muka surat? 50-60 muka surat cerita najis je. Cerita taik aja. Risalah kedua. Risalah ketiga cerita apa? Tentang yang kecoh tu lah, Ashabul Kahfi. Kalau mengaji kitab ni tak kecoh-kecoh tahu dah. Tapi kita masih lagi risalah pertama. Nak tahu cerita, tunggulah risalah ketiga. Bila tahu? Ini pun dah berapa tahun dah. Berapa tahun dah? 2 tahun dah kot. Ya, 2 tahun dah. Tak habis-habis lagi satu risalah. Baik. Risalah yang pertama, perkara yang syarat sah sembahyang yang ke-8. Muka surat 13 Jawi, Rumi 27. Yang ke-8 mengetahui, yang pertama mengetahui Tuhan yang disembah, mengetahui masuk waktu, mengetahui rukun dan sunat, jangan i'tiqad fardu itu sunat, suci daripada 2 hadas, suci daripada segala najis pada badan, pakaian dan tempat sembahyang, menutup aurat. Itulah, ada 7. Masuk kita ke 8. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ke-8, perkara yang mengesahkan sembahyang. Menghadap kiblat dengan yakin atau zon. Menghadap kiblat
antara syarat sah sembahyang. Jika tidak menghadap kiblat, maka tak sahlah sembahyang. Menghadap kiblat ada dua martabat. Satu yakin, satu zon. Yakin ni 100%, yakin 100%. 100%. Zon ni sangkaan kuat. Tapi bukan 100%, tapi kuat. Kuat mengatakan kiblat di situ. Macam kita sekarang ni lah. Ini yakin ke kuat sangka? Kuat sangka. Siapa pergi ukur kalau nak kata yakin? Siapa yang pergi ukur? Siapa yang tarik benang daripada depan ni direct sampai kena ke Kaabah tu? Kena tak kena Kaabah? Siapa yang ukur? Tak ada orang ukur. Itu baru yakin. Habis tu ni apa ni? Ini dipanggil zon, sangkaan kuat. memadai dua martabat. Kalau yakin, kita bila kita nak guna martabat yakin tu, martabat yakin itu adalah kiblat. Bila Kaabah depan mata, depan nampak, masa waktu tu tak boleh zon. Zon tak sah. Dia kena yakin sebab depan mata. Bila depan mata tengok, itulah yakin. Menghadap kiblat. Kalau tak nampak Kaabah, walaupun taklah jauh sangat, keluar je, masih lagi duduk dalam Arab Saudi contoh, luar daripada tempat tu aja, dah tak nampak Kaabah dah. Waktu tu dah boleh dah zon, sangkaan kuat. Lebih-lebih lagi kita lah. Yakin atau zon yakin kiblat boleh diukur setahun 2 kali. Istiwa Azam nama peristiwa tu, Istiwa Azam, yang berlaku pada 28 Mei dan 17, betul tak? 17 Julai. Setahun 2 kali. Apabila matahari betul-betul atas Kaabah, menyebabkan bayang-bayang yang ada kat tempat kita ni, bayang-bayang itu adalah menghadap ke Kaabah. Kerana di atas Kaabah waktu tu betul-betul matahari atas Kaabah. Pada dia 16 atau dia 27 atau 28 Mei. Sebab dia bergantung pada tahun tu ada tahun lompat ke tak. Dia 27 ataupun 28 Mei, 16 ataupun 17 Julai. Pukul 5.16 petang ataupun 5.28. Yang Julai itu 5.28. Yang Mei itu 5.17. Itu pun petang, waktu petang. Pada waktu tu matahari betul-betul atas Kaabah. Betul-betul atas Kaabah. Menyebabkan bayang-bayang yang terhasil adalah semua menghadap ke Kaabah lah. Kena mengaji sikit lah, mengaji sains. Sains ke mengaji apa tu? Bukan biologi atau apa tu? Fizik ke apa? Sains lah kot. Sains lah secara umum. Kena mengaji sains sikit lah. Bila matahari duduk atas, Kaabah duduk bawah, di sekeliling yang ada matahari, ada cahaya bayang-bayang tu semua menghadap ke Kaabah lah. Maka kalau kita tengok pada waktu itu, ni dah bulan 12, bulan 1, lambat lagi bulan 5. Bila kita duduk tu, kita tengok bayang-bayang pada tarikh dan waktu itu, kita nampak bayang-bayang itu sebenarnya menghadap ke Kaabah. Itu tepat. Itu bukan zon tau, itu yakin. Itu martabat yakin tu. Sebab matahari dia tak lari walaupun sedikit. Matahari lari sikit aja, kiamat berbelanggah habis semua planet-planet. Jadi kita sekarang ni menghadap dengan cara apa? Dengan kompas. Kompas ni zon, bukan yakin. Kompas buatan manusia. Dengan application pun zon, bukan yakin. Bukan. Adalah alat-alat yang kita gunakan. Jadi kalau kita tak menghadap kiblat, tak sah sembahyang. Menghadap kiblat baru sah. Menghadap kiblat, kalau Kaabah ada kat depan, maka yakin, dengan yakin. Tapi kalau Kaabah tak ada kat depan, dengan zon pun memadai. Okey. Menghadap kiblat habis. Cuma kalau kita nak panjangkan sikit perbahasan ni, kalau kita nak bahas dari sudut mazhab Syafi'i, wajib menghadap ain Kaabah atau wajib menghadap dinding Kaabah, kotak Kaabah, binaan Kaabah. Mazhab Syafi'i. Jumhur mazhab, 3 mazhab lain, wajib menghadap jihah Kaabah ataupun arah. Dia ada beza.
wajib menghadap arah Kaabah. Kalau kita duduk jauh, tak kena Kaabah pun tak apa, asalkan arah itu. Itu 3 mazhab. Mazhab Syafi'i wajib menghadap Kaabah tu betul-betul, dinding Kaabah ataupun binaan Kaabah. Kalau tak menghadap binaan Kaabah walaupun jauh sekalipun, maka tak sah sembahyang. Itu beza 3 mazhab dengan kita. Kita mazhab Syafi'i wajib menghadap binaan Kaabah. 3 mazhab wajib menghadap arah Kaabah. Bila sebut arah, kalau lari sikit janji ni Kaabah, dia lari sikit pun tak apa. Kalau kita ukur lari tak kena ni, mazhab lain tak ada masalah. Tak kena ni Kaabah, tak apa. Sebab arah je. Lebih-lebih lagi jauh. Jadi arah memadai. Mazhab Syafi'i tidak. Tetap wajib menghadap binaan Kaabah juga walaupun jauh. Cuma bukan dengan yakin lah. Macam mana nak dengan yakin? Dengan zon, dengan sangkaan kuat. Tapi tetap wajib menghadap binaan Kaabah. Kesan dia bila salah kiblat, mazhab Syafi'i, bila salah kiblat wajib qada sembahyang yang dia sembahyang dengan menggunakan kiblat yang salah tadi. Yang salah tu pun lari sikit aja. Lari sikit. Sebenarnya macam ni kiblat dia sembahyang macam ni, sikit. Macam ni. Ya, kita tengok macam tu aja, tapi dekat sana jauh lagi. 1 darjah lagi dekat tempat kita, dekat sana lari 100 km. 1 darjah je. Ini kiblat yang betul. Kita lari sikit. Sikit tu pun kalau kita kira 1 darjah. Tahu kira 1 darjah? Yang 45, 90, 360, 180 tu. 1 darjah je lari dekat Malaysia ni. Dekat sana 100 km. Tak tahulah rumah siapa kita menghadap. Lari 1 darjah kat sini. Rumah Yahudi mabuk mana kita menghadap, tak tahu selama ni. Sebab lari apa? Lari 1 darjah je. Tapi mazhab lain sahara, janji arah, jihad arah. Tu beza. Maka dengan sebab tu kita pernah dengar penentuan kiblat ni, kalau duduk dekat dalam Masjidil Haram wajib menghadap Kaabah. Duduk di luar Masjidil Haram wajib menghadap Masjidil Haram. Duduk di luar Arab Saudi wajib menghadap, begitu kan? Wajib. Tempat kita ni memadai menghadap Saudi cukup dah. Itu mazhab lain, bukan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i tetap juga wajib menghadap binaan Kaabah. Tu menghadap kiblat. Kalau orang buta macam mana? Orang buta dia tak boleh buat apa, dia kena tanya orang. Berbeza dengan najis. Orang buta dia wajib ijtihad juga tentang najis tadi. Dia kena pegang ke, dia kena bau ke, dan dia mengatakan ini najis. Tapi dalam masalah kiblat dia tak boleh ijtihad. Dia tak boleh fikir sendiri. Dalam masalah najis contohnya, orang buta dalam masalah najis, dia pegang kasar, dia bau, rasa dengan lidah haram, rasa dengan tangan. Oh, ni najis. Maka orang buta dia boleh ijtihad, dia boleh fikir sendiri, dia boleh letakkan ni najis ataupun tidak, walaupun dia buta. Tapi itu dalam masalah najis. Dalam masalah kiblat tak boleh. Tak boleh. Maksudnya dia kena tanya orang juga. Dia tak ada ijtihad. Dia tak ada aku rasa kat sini, tapi dia buta, tak ada. Tak ada. Tak boleh. Jadi orang buta nak tak nak dia kena tanya orang. Itu bagi orang buta. Dia tidak boleh berijtihad. Dan wajib menghadap kiblat ni, wajib menghadap Kaabah ni, wajib menghadap arah dia, arah Kaabah ni, bukan wajib menghadap. Contoh Kaabah duduk atas bumi, atas tanah. Lepas pada tu pula Kaabah pula, atas Kaabah ni langit. Langit. Jika orang tu dia pergi naik ke angkasa, naik kapal terbang ke, Kaabah dah duduk bawah, dia nak menghadap Kaabah, dia kena menghadap gini, negak baru menghadap Kaabah. Adakah gitu? Tidak. Tak. Takut-takut tadi kata wajib menghadap Kaabah, sekarang Kaabah duduk bawah tu, aku nampak Kaabah bawah tu, dia pun Allahu Akbar semaya gitu. Sebab wajib menghadap Kaabah? Tak. Kaabah tu ada straight naik, naik straight sampai ke langit tu. Kalau dia ada kat mana, dia tetap menghadap tu. Menghadap, bukan menghadap Kaabah tu. Yang menghadap Kaabah tu hanya duduk atas bumi je.
atas tanah je. Kalau dia naik je atas sikit, dia tak wajib menghadap dah Kaabah tu. Dia wajib menghadap arah dia juga. Daripada Kaabah tu naik ke atas, kat mana dia? Gitu dia menghadap. Itulah orang duduk atas kapal terbang. Dia tak perlu mencondongkan. Kenapa sembahyang condong gini ni? Ke bawah. Sebab Kaabah ada bawah, dia kata. Tak payah buat kerja pelik gitu. Macam tu juga kalau dia kerja cari gali, dia gali telaga ke apa ke, masuk dalam tanah. Kaabah duduk atas, dia sembahyang nentang. Kenapa? Kaabah duduk atas. Tak ada. Dia turun ke bawah semua. Jadi menghadap macam ni juga. Tapi kita tak panggil menghadap Kaabah lah kan. Menghadap dia punya, apa dia panggil, arah. Ke bawah ataupun ke atas. Jangan buat kerja pelik gitulah. Sembahyang menentang. Sebab Kaabah duduk atas, kita duduk dalam tanah. Tak kira gitu. Jadi wajib menghadap tu adalah wajib dada yang wajib menghadap. Dada wajib menghadap kiblat. Dada. Bukan lutut, bukan kaki, bukan. Dada. Jadi bagi orang yang dada, yang alignment dia lari, maka hati-hati. Balance, tak berapa balance. Balancing dia lari. Mungkin accident ke. Bila dia letak kaki dia elok, dia berdiri, dada dia jadi sangat gini. Kita kena perhati ni. Sebab ni cerita sah tak sah sembahyang ni. Kaki dia cantik dah dua gini. Dia pun Allahu Akbar. Bila dia buat gitu, sebab alignment dia lagi lagi sikit dekat pinggang dia jadi gini. Sengit. Dia kadang-kadang tak perasan, tapi kalau orang tengok perasan. Kalau dia duduk dalam soft, tengok dia je lain sikit kiblat. Jauh. Kawan ni menghadap ni, katalah menghadap sana, dia menghadap sini tu. Ni, begini. Jauh. Ini bukan 100 km, 200 km lagi tu. Dekat Kaabah. Tapi kita perhati dia macam tu lah sembahyang daripada muda sampai ke tua. Tak naya ke macam ni? Naya tu. Sembahyang tak sah. Sepatutnya masa sembahyang tengoklah orang sebelah. Kenapa aku macam sengit sikit pada orang? Oh, rupanya aku je ni lari. Pinggang lagi. Hari tu ada masa dulu ada jatuh motor. Jadi pinggang ni lagi sikit, urat lagi. Jadi kena buat macam mana? Kena menghadap kiblat juga. Kenalah buat sesuatu. Janganlah biarkan aja badan dia nak menghala ke mana, dia pun janji aku rasa straight. Allahu Akbar. Padahal dia begini. Dia gini, macam ni. Ke sana. Jauh lagi. Jauh sangat lagi. Ni bukan 1 darjah ni, lagi banyak, 3 darjah lagi. Biasa. Jadi sebab itulah nak tak nak, bila kita sembahyang perhati orang sama. Tengok orang sebelah, tengok kita. Jangan kita pelik pada orang juga. Kita ni sama je, cakap okey tu. Ni jangan kita je pelik pada orang. Takkanlah orang semua salah, yang semua sama tu kita seorang yang pelik tu betul. Kata gitu. Aku yang pelik ni rare, baru aku betul sebab pelik pada orang. Tak, kita yang pelik pada orang yang problem. Yang orang sama tu biasanya betul lah tu. Sebab umat Nabi ni, dia tak boleh berpakat ramai-ramai untuk buat satu kesalahan. Nabi doa dan Allah terima doa Nabi. Apa-apa tentang kesalahan umat Nabi, dia tak boleh pakat kita sama-sama buat ramai-ramai buat salah. Pakat. Tak jadi. Yang sikit yang pelik pada orang tu yang biasanya salah. Yang sama tu biasanya betul lah. Jadi kita jangan pelik pada orang. Caranya kena perhati orang sama. Tengok sebelah semayang, sama dengan aku. Okey tu. Macam tu lah. Ini dia seorang je pelik dan dia tak peduli pun dia pelik pada orang. Jadi kalau jenis kaki badan sengit, betul-betul yang wajib menghadap dada. Kalau tempat yang lain sengit, kaki dia sengit gini. Dia duduk patut kaki gini kan, samakan dan luruskan soft. Kaki dia terpaksa gini. Barulah dada dia straight menghadap kiblat. Sengit pun sengit lah. Sebab yang nak jaga dada, bukan kaki. Cuma sunat dada menghadap kiblat, kaki pun straight. Itu sunat. Tapi kalau buat macam ni menyebabkan dada jadi sengit, kadang-kadang terlupa, dia jadi kona balik ke sana. Terlupa, kena jaga, kena keras. Lepas tu duduk berangan, kona balik. Kalau macam tu biarlah. Kaki sengit pun sengit lah. Sengit tu faham? Dia tak sama pun tak apalah. Sebab yang penting dada. Dada. Jadi sembahyang, benda ni, perkara ni berkaitan dengan sah batal. Jadi kena hati-hati. Sikitlah sebelum kita masuk yang ke-9, sikit sejarah kiblat umat Islam. Sejarah diceritakan dalam tafsir Ibn Kathir. Ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi terima sembahyang. Ketika itu sahabat semua kena sembahyang lah yang masuk Islam. Isra' Mi'raj kan terima sembahyang kan, 50 jadi 5 tu. Waktu tu wajib sembahyang, masa tu berada di Mekah lagi. Nabi belum hijrah lagi tu.
Lebih kurang dalam 16, 17, 18 bulan selepas itu baru Nabi hijrah. Jadi ada dalam setahun setengah Nabi sembahyang menghadapnya di Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Bukan menghadap Kaabah. Walaupun waktu tu berada di Mekah, tapi ketika sembahyang bukan menghadap Kaabah. Kemudian bila berlakunya hijrah, masih lagi menghadap ke Masjidil Aqsa. Sehinggalah orang-orang Yahudi yang berada di Madinah waktu tu, bila Nabi berdakwah dengan dia, Nabi kata kita mempunyai kiblat yang sama. Orang Yahudi sembahyang menghadap Masjidil Aqsa juga. Nabi sembahyang menghadap Masjidil Aqsa juga pada waktu tu, baru-baru hijrah. Maka Nabi kata kita kiblat yang sama. Bila kita kiblat yang sama, kamu datang masuk Islam sama-sama dengan kita. Kita kuatkan Islam. Dakwah dengan Yahudi. Yahudi tak nak. Dia kata, nak buat agama baru, tapi kiblat, curi kiblat kita. Dia kata gitu. Tiru kiblat kita, sama-sama kiblat. Lepas tu Yahudi dia bagi cadangan macam ni lah, kita gabung agama tak? Dia ingat main-main. Kita gabung agama sebab kita kiblat yang sama. Akhir sekali Nabi kata tak boleh. Akhir Nabi kata, ya Allah, tukarlah kiblat ni. Sebab itulah Yahudi punya kerja, cakap macam-macam. Ketika itulah turunnya ayat sayaqul tu, surah Baqarah, qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Kami tahu ya Muhammad, kamu melihat-lihat ke langit, kamu mengangkat wajahmu memandang-mandang ke langit, tunggu Jibril. Wahyu, takut wahyu ada turun. Wahyu mengatakan tukar daripada Masjidil Aqsa kepada tempat lain. Nabi nak gitu. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawallika wajhaka syatral masjidil haram. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kami tahu kamu memandang-mandang ke langit, tunggu Jibril. Tak apalah, kalau kamu nak, menghadaplah ke Masjidil Haram. Itu yang berlaku. Bertukar kiblat tu. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Kamu berpaling kat mana, palinglah muka kamu ke Masjidil Haram, Kaabah pula. Tu tahun yang kedua. Yahudi yang dengar tukar, dia kata, tadi dia kata nak gabung agama. Lepas tu dia dengar cerita ni tukar, dia kata apa punya agama lah, tak konsisten, kejap kat sini. Dia kata gitu pula. Maka turun pula ayat sayaqulus sufaha'u minan nas. Bahasa kasar tu, sayaqulus sufaha'u minan nas. Bodoh orang yang cakap, manusia-manusia yang bercakap macam tu. Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriq wal maghrib. Kemana arah pun semua milik Allah. Tak ada pelat pun, kejap arah sini, kejap arah sini. Sikitlah asbabun nuzul. Ketika bertukarnya atau turunnya ayat berpindah kiblat, ketika itu sahabat tengah sembahyang dekat satu masjid. Nama masjid ni Masjid Bani Salamah. Saya sempat pergi baru ni, Masjid Bani Salamah. Bila turun ayat tu, sahabat yang tak sembahyang ni jerit, oh, Kaabah dah bertukar, kiblat dah bertukar, kiblat dekat Kaabah pula dah bertukar. Sahabat yang tengah sembahyang ni pusing 360 darjah, berpusing. Sebab bertukar kiblat. Maka dikenali kiblat tu dengan masjid qiblatain, masjid dua kiblat. Sebenarnya Masjid Bani Salamah bertukar sebab sana menghadap Masjidil Aqsa, sana Masjid Haram, Kaabah. Sembahyang menghadap sana. Bila bertukar, pusing. Gitu. Waktu tu imam duduk kat mana? Imam duduk kat belakang. Satu-satunya sembahyang imam duduk belakang. Yelah, imam duduk depan dah pusing, imam duduk belakang. Lepas tu imam pun pergi depan, slow berjalan. Masjid Qiblatain. Memang jadi sejarah lah masjid tu. Sikit cerita tentang Kaabah. Ada orang kata kita sembahyang menghadap Kaabah, maknanya, dan kita sujud, maknanya kita sembah Kaabah. Saya terima soalan ni masa atas kereta api. Nak pergi Tani waktu, nak pergi Thailand, nak pergi Tani, naik kereta api.
masuk kot golok tu, masuk kot atau panjang tu, naik rakit macam rakit tu lah. Bayar RM1. Ingat lagi, masa tu RM1 emas, RM1 bulat. Bagi RM1. Geronak tu RM1 kita dulu. Sekarang jebeh. Pergi ke Arab, Malaysia, RM Malaysia. Tak mau. Lak. Dulu orang cerita kalau duduk Malaysia berebut orang nak. Sekarang Thailand pun tak nak, Arab Saudi, Arab pun tak nak duit kita. Apa nak jadi dengan duit kita ni? Teruk sungguh. 100 ringgit 77 rial. Itu puas pusing, sakit kaki-kaki pusing cari. Biasa 75 je dapat. Mana yang mahal sikit ni? Money changer. Cari. Yang ni paling mahal lah ni, 77. Untung RM2. Kalau tidak 75. Teruklah duit kita. Orang tak nak. Dulu orang nak. Sama kan kat Thailand pun tak nak. Orang tak mahu dah duit kita. Duit murah. Saya terima soalan ni masa naik kereta api daripada Atur Panjang ni, naik rakit bayar RM1. Pakai itu kalau buatnya ada air naik ke apa ke. Tak tahu, dengan tak ada pakai pakaian apa, safety memang tak ada. Sampai sana ada motor tunggu, bayar RM1 lagi. Motor. Naik motor. Macam taksi taksi motor. Sampai ke stesen kereta api, naik golok straight naik ke atas. Ketika dalam tu dia tengok kita pakai jubah, pakai serban kecil lah tu, kecil lagi. Sedap bercakap kot. Dia mari tanya. Ni geng-geng Tok Sami lah. Dia mari tanya. Kita orang Islam cakap agama lain, disebutlah agama lain sembah batu. Orang Islam pun sembah batu, dia kata. Macam mana? Umur baru 14 masa tu, 14 ke 15 lah. Nak jawab soalan-soalan aras tinggi macam tu. Orang Islam pun sembah batu. Sembah dinding, dia kata. Ni dinding kat depan. Dia ingat kita sembah depan ni. Ni kan batu. Kata bukan. Bukan sembah batu tu. Kalau tak sembah batu pun sama juga. Batu Kaabah. Batu juga. Tak payah lari yang tu. Jadi janganlah kata kat orang sembah batu. Sembah berhala tu lah batu tu. Janganlah kata gitu. Sebab orang Islam pun sama. Saya nak jawab. Umur 14. Klik. Saya nak jawab. Ada beza di antara sembah batu dengan mengadap ataupun menghalakan badan kita dekat batu tu. Ada beza. Apa beza dia? Mujur boleh jawab. Apa beza dia? Kalau katakanlah berhala tu batu, Kaabah pun batu. Kalau dia nak kata dinding depan pun batu jugalah, bolehlah. Okey, apa beza kita dengan dia? Bezanya, kalau berhala tu dia sembah kat rumah dia ke, kat mana-mana ke tempat ibadah dia, malam-malam kita senyap-senyap, kita tolak. Kita tolak 3 inci. Jauh jarak dia, kita tolak 3 inci. Sepatutnya dia sembah kat ni, dia akan sembah kat ni. Sebab itulah berhala tu. Walaupun lari 3 inci, dia akan ikut. Kalau tolak 3 kaki, dia cuma pelik. Gitu, semalam kat sini, hari ni 3 kaki lagi. Dia bergerak kot, kata dia lagi ke sana. Mana dia sembah? Dia takkan sembah tempat kosong yang tempat asal tu. Ada siap tapak lagi, ada bekas lama sangat. Kan ada jadi bekas. Bekas tu dia tak sembah kat bekas tu. Dia akan cari kat mana berhala dia. Batu berhala kat mana, kat situ dia akan sembah. Betul? Kita tak. Kita menghadap ke Kaabah. Katalah Kaabah tu diangkat, lepak dekat Amerika. Kita tak menghadap Amerika. Kita tetap juga menghadap dekat tapak sekarang ni, tapak tu. Maknanya kita bukan menghadap batu, kita bukan sembah batu. Oh ya lah, dia kata. Ya, macam tu lah. Macam tu lah. Kita bukan menghadap batu. Kaabah ni satu titik penyatuan. Semua menghadap kat situ. Bukan sembah dia, tidak. Kalau katalah runtuh Kaabah tu sekalipun, hancur lebur, tinggal tapak, tetap juga kita menghadap ke situ. Kita bukan sembah batu. Oh, macam. Oh, itu macam. Oh, itu macam.
Tu beza kita. Kaabah yang dibina, kiblat kita dibina sejak Nabi Adam lagi bina dah. Kemudian runtuh ketika zaman Nabi Nuh, banjir besar. Lama kemudian dibangunkan balik oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail anak. Kemudian rosak lagi. Kaabah banyak kali rosak. Banyak kali runtuh, banyak kali. Sebab tu Kaabah asal tu besar. Besar Kaabah asal. Yang kita dah tengok ni kecil daripada yang original, kecil daripada yang original. Sebab ada satu ketika tak boleh nak buat Kaabah rosak, tak ada batu untuk repair. Maka dikecilkan Kaabah sebab tak ada batu. Logik tak? Tak ada batu. Saya pergi baru ni, saya duduk dengan cikgu geografi. Kita ringan mulut, cakap dengan orang ni. Rupanya cikgu geografi. Dia kata kita silap faham tentang satu perkara tentang Mekah Madinah ni. Kita kata Mekah Madinah ni dia dipenuhi dengan padang pasir. Tidak, dia kata. Kita seronok lah, menarik ni. Sebenarnya dia dipenuhi dengan batu-batu. Pasir di atas tu sikit aja, semua batu. Dia bukan padang pasir tu Afrika, Sahara, Afrika. Kata, oh iya juga. Saya bukan nak kata tu, nak bagi tahu dipenuhi dengan batu-batu. Ketika Kaabah rosak, tak boleh nak buat sebab tak cukup batu. Itu yang pelik. Tak cukup batu, maka dia kecilkan Kaabah. Tak cukup batu ni, bukan tak cukup batu. Batu ada, tapi batu tu dah ada owner, ada tuan punya. Macam tanah lah. Tanah banyak, tapi tanah ni ada tuan dia. Jadi kenapa tak ambil aja waktu tu buat Kaabah? Ambil je lah batu, walaupun ada tuan, minta je lah kat tuan tu. Takkanlah Abu Jahal ke Abu Lahab ke, ramai orang kaya-kaya waktu, takkan tak boleh bagi batu je pun nak buat. Tak bagi. Kenapa? Sebab batu yang ada ataupun milik orang ni, semuanya dia tak yakin kesuciannya, dia tak yakin kehalalan. Aku memanglah ni tanah aku, dan memang dekat tanah aku penuh dengan batu, betul. Tapi aku beli tanah ni duit haram. Duit judi, duit rompak, duit riba. Jadi nak buat Kaabah kena batu yang suci, dengan maksud yang halalan tayyiban. Habis yang banyak-banyak, yang ni kau punya, kau pun sama ke? Ni yang bekas rompak orang punya ke ni? Ada je dia buat salah. Jadi kalau letak batu-batu yang haram dekat Kaabah, berdosa. Habis yang curi tak dosa. Curi tu ibad lain. Macam sembelih ayam lah, tapi ayam tu curi. Maka ayam tak sembelih, melih tu, dosa. Mau cari mana ayam ni? Aku curi jiran punya. Ayam dia curi, nak makan wajib sembelih. Tu cerita lain dia kata. Sama lah, curi pun haram juga. Kalau itu makan je lah, tak sembelih pun, oh tak boleh, haram. Habis ayam tu curi tu cerita lain. Yang penting sembelih. Macam tu lah juga. Akhir sekali dia kutip batu-batu jalan yang tak ada owner, yang tak ada tuannya. Batu-batu jalanan banyak mana sangat. Sebab tu lah tak cukup batu. Akhir sekali Kaabah jadi kecil. Sebenarnya Kaabah besar lagi. Besar daripada. Sebab tu hati-hati masa nak tawaf tu. Jangan duduk masukkan tangan kat tentu hala. Silap masuk, sebenarnya kita dah masuk dalam Kaabah yang asal. Menyebabkan kita tak nama tawaf lah. Tawaf kita tak sah, tak cukup satu pusingan. Sebab kita tengok kosong. Dekat Hijir Ismail tu ke apa, kita pegang. Sebenarnya itu dah termasuk dalam Kaabah asal. Kita letak tangan macam tu. Mana kita bukan tawaf lah, kita bukan pusing Kaabah, kita bukan tawaf. Sebab kita dah masuk dalam tu. Lepas tu jangan tu, habiskan dulu. Lebih lagi kalau buat umrah tu, habiskan dulu. Habis lah cerita sikit berkaitan dengan Kaabah. Sahaja je panjangan cerita. Yang ke-9, menjauhkan daripada segala yang membatalkan dia, seperti berkata-kata dan bergerak-gerak. Dua perkara dia bagi tahu. Yang nombor 9, menjauhkan, jangan buat perkara yang membatalkan sembahyang. Dia bagi contoh berkata-kata.
Bercakap. Sebenarnya ada lagi perkara yang membatalkan sembahyang, makan, minum semua. Tapi dia bagi contoh 2. Menjauhkan segala perkara yang membatalkan dia. Ketika sembahyang jangan buat perkara yang membatalkan. Nanti tak sah. Seperti berkata-kata. Bercakap tak boleh. Dalam sembahyang ada 3 je boleh. Bacaan Quran, wirid atau zikir kita panggil, dan doa. Dan ketiga-tiga ni mesti bahasa Arab. Bahasa lain, bahasa Cina, bahasa India, bahasa Melayu, batal. Jika keluar dekat mulut, dekat lidah, maka batal. Sebab sembahyang dia mesti 3 je. Dalam sembahyang ada 3 je. Al-Quran, zikir, doa. 3 je. Bercakap-cakap tak termasuk dalam 3 ni. Maka batal sembahyang. Kalau keluar perkataan, walaupun kadang-kadang perkataan yang keluar tu tak memberi faham, tak faham pun kau cakap apa, tak faham pun, tetap juga batal. Janji namanya bercakap, batal. Batal. Tak boleh bercakap. Habis yang cerita orang baru masuk Islam 3 orang bercakap tu macam mana? Seorang jadi imam, 2 orang jadi makmum. Lepas tu lalu tikus, kan? Imam terkejut. Imam kata, oh pocut. Makmum seorang tu kata, dalam sembahyang mana boleh bercakap. Seorang lagi kata, nasib baik aku tak cakap. Tiga-tiga batal. Ada ke tiga-tiga batal? Kalau nak kira batal lah. Tapi kalau kita tengok betul-betul balik, tiga-tiga baru masuk Islam, tak sempat belajar lagi. Sah lah sembahyang dia. Sembahyang dia sah. Sebab tak sempat nak belajar. Yang kata batal tadi, jika dia sengaja dan dia tu tahu perkara itu membatalkan, baru batal. Dia, si 3 orang tadi baru masuk Islam, mana tahu, tak sempat belajar, banyak benda nak belajar, maka tak batal juga sebenarnya. Tak batal kerana tak tahu sembahyang tu tak boleh bercakap. Pada zaman Nabi pun ada, awal-awal Islam, sahabat ni bercakap dengan sahabat, kau lepas ni kau nak pergi mana? Kena tarik loh. Dia ingat cakap kuat-kuat yang tak boleh, cakap pelan-pelan boleh. Mula-mula Islam dulu, lepas tu dia cakap bisik. Sahabat yang cerita, di awal-awal Islam kami bercakap. Saya ada salin hadis tu. Mana ni? Hadis ni. An Zaid yang cerita, Zaid bin Arqam cerita radhiyallahu anhu. Qala, kunna natakallamu fi salati. Kami dulu bercakap dalam sembahyang, tapi cakap pelan-pelan. Tak ada cakap kuat-kuat. Yukallimur rajul minna sahibu. Setiap lelaki itu bercakap dengan seorang lagi, kawan dia bercakap, sesama bercakap. Wa huwa ila jambihi fi salati. Kadang-kadang cakap dengan orang belakang, kadang cakap dengan orang depan. Mana awal-awal Islam tu boleh bercakap. Hatta nazalat, sehingga turun ayat, hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sembahyang kamu, sembahyang wusta, jagalah sembahyang, wa qumu lillahi qanitin, dan tunduklah dengan patuh. Maksudnya sembahyanglah dengan khusyuk. Qanitin, tunduk dengan patuh. Qanitin. Maka selepas itu, fa umirna bisukut, kami diarahkan oleh Nabi untuk sukut, jangan bercakap. Maknanya asal-asal tu memang boleh bercakap. Habis. Dan bergerak-gerak pun tak boleh dalam sembahyang. Maksud bergerak-gerak, tidak boleh bergerak-gerak. Kalau mazhab Syafi'i, bergerak-gerak 3 gerakan besar berturut-turut, tak boleh. Itu mazhab Syafi'i. Mazhab lain, tidak boleh bergerak-gerak sehingga bila kita tengok, kita tak nampak macam sembahyang, maka batal. Kalau masih lagi nampak macam sembahyang, walaupun bergerak-gerak banyak sekalipun, maka sah lagi. Itu mazhab lain. Siap ada kalau beg kena curi tu, siap kejar gitu sambil sembahyang, kejar, ambil, ketuk kepala sekali, lepas tu letak, sambung sembahyang. Waladdallin, amin, sambung balik. Sebab pada mazhab mereka boleh. Tapi mazhab Syafi'i, jika dia bergerak hingga hilang sembahyang tu, hilang rupa sembahyang, dia bergerak tu, maka batal. Sebab tu 3 gerakan besar. Gerakan besar, sendi-sendi besar. Antara sendi besar, ada yang muktamad, ada yang khilaf. Yang muktamad, yang besar leher, bergerak leher 3 kali berturut-turut, batal. 1, 2, 3, batal. Kalau baru 2, tak batal. Bila berhenti 1 saat, kadar tamakninah berhenti,
reset kosong balik. Dia bukan 3 tu bersambung. Tadi kau dah gerak 2 rakaat pertama ni. Ni rakaat kedua gerak lagi jadi 3. Tak. Bila dia diam, kadar tamanina 1 saat, 2 saat dia berhenti. Jadi kosong balik. Gerak lagi. Walaupun gerakan tu gerakan besar. Yang tak boleh 3 gerakan berturut-turut. Yang besar leher, ni besar. Ni apa dia panggil, bahu ni besar, atau ketiak ni kan besar. Kiri kanan besar. Siku besar. Ni besar, apa dia panggil, pergelangan ni besar. Tapak ni besar. Ni tapak. Ni kecil. Ni tapak besar. Pinggang besar. Lutut besar. Buku lali besar. Itu antara yang besar. Khilaf ulama dekat rahang, besar ke kecil, itu khilaf ulama. Ni kalau gerak besar, ada yang kata besar, ada yang kata kecil. Kalau yang besar tu tak bolehlah suka-suka ngangang-ngangang mulut, tak boleh. Kalau membaca tak apa, membaca. Tapi kalau ngangang, ni kira besar. Ni khilaf ulama, ada kata besar, ada kata kecil. Rahang. Tapak kaki pun khilaf ulama, ada kata besar, ada kata kecil. Tapak kaki nak gerak macam mana? Susah. Tapak tangan memang besar. Ni besar ni. Tapi kalau ni kecil, gerakan kecil, gerak banyak mana pun tak batal. Berturut-turut banyak mana pun tak batal. Kecuali niat bermain-main baru batal. Saja main-main. Tentang gerakan kecil dia buat main-main. Maka batal. Batal bukan kerana dia bergerak, batal kerana bermain-main. Itu kalau jari, hidung, telinga, kelopak mata, bibir, semua kecil, gerakan kecil. Jari ni gerakan kecil. Bergerak-gerak, gerak 3 gerakan besar. 3 gerakan besar. Kalau satu badan terhoyang-hayang besar, dia terus besar, terus batal. Contoh dia gerak ni, gerak badan, satu badan gerak, kira besar terus. Dia tak ada 3 gerakan besar tu, dia kira habis terus, 3 terus. Macam tu juga melompat dia kira 3 terus. Maksudnya dia duduk, dia melompat, dia kira 3, kira batal terus. Macam tu juga dia bergerak satu badan macam ni, tu habis terus, batal terus. Dia tak kira 3 itu baru satu gerakan besar, tak? Itu habis 3 terus, dia dapat 3 terus. Ataupun dia melompat, ataupun melangkah pun dapat 3 terus. Ada tali, katalah sejengkal, buat renovation sikit kat surau ni, buat renovation. Lepas tu ada pasang tali kan, kalau buat renovation kan ada tali tu kan, yang diikat tali tu. Lepas tu ada lawan semayang. Tiba-tiba ada tempat kosong ke apa ke kat depan, dia langkah tali tu. Langkah tu batal terus. Dia kira melompat. Walaupun langkah, dia kira melompat. Tak boleh. Dia kira terus gerakan besar. Habis. Itu maksudnya bergerak-gerak. Kalau gerak-gerak dua tangan, dikira 2 terus. Ni, dikira 2. Kalau macam ni. Sebab, dan yang gerak dikira hanya pergi aja. Balik dia tak kira. Kalau tangan duduk sini, pergi kira 1, balik tak kira, 1 je. Kalau macam ni, dikira 2. Dia hanya kira pergi, dia tak kira balik. Langkah pun sama. Langkah dikira 1, yang ini dia nak letak kat sebelah. Ni tak kira, 1 je sebenarnya. Kalau 2, 1, 2, yang ni tak kira. Dia panggil parking balik tempat asal. Dia tak panggil gerak. Walaupun gerak, tapi dia tak panggil gerak. Macam tu juga, gerak macam ni kan, ni kira 1, ini dia panggil parking balik. Boleh tak katakan istilah parking balik ke tempat asal, maka dia tak kira. Bukan 1, 2, bukan. Memang gerak macam tu kan, tapi tidak, dia tak kira gitu. Jadi kalau nak melangkah, boleh melangkah 1, 2. Yang ni. Tapi kalau 1, 2, 3, batal. Berturut-turut. 3 gerakan. Yelah, kita kalau nak penuhkan soft ke apa kan, perlu tahu tentang 3 gerakan ni. Yelah, surau kita kecil. Kalau cuba pergi Masjid Nabawi, dia duduk belakang, masa tu imam dah nak rukuk ke apa ke, imam nak rukuk dah, rakaat terakhir. Dah tengok ni nak rukuk dah ni. Dia duduk Kalau dia jalan, imam salam tak sampai lagi. Jadi macam mana nak buat?
Katalah, itu kat saya bagi contoh. Rakaat terakhir tak adalah. Kita katalah rakaat kedua ke rakaat ketiga, bukan rakaat terakhir lah. Kan? Bila tengok jauh nak dah imam rukuk, imam dah rukuk, semayang je lah kat belakang. Allahu Akbar, rukuk. Untuk dapatkan rakaat itu. I'tidal, sujud apa semua. Naik rakaat yang kedua, langkah, pergi. Jalan. Cuma dua gerakan berhenti, dua gerakan berhenti, dua gerakan berhenti. Kita boleh tengok jelas-jelas kat situ. Mazhab lain jalan dum sampai. Dia takbir kat belakang ni. Masa takbir tu berjalan juga. Allahu Akbar, sambil berjalan. Tak tahulah mazhab apa dia. Jalan sampai. Kita tak mazhab Syafi'i, berhenti. Allahu Akbar, ikut dulu sebab nak rukuk ni. Lepas tu rakaat yang seterusnya, ketika imam baca surah, kita pun baca surah sekali sambil melangkah. Satu, dua, duduk diam. Satu, dua, diam. Satu, dua. Sampai. Kalau tak buat macam tu, memang tak dapat lah. Tak akan dapat rakaat tu. Besar. Bergerak. Apa lagi ya? Habis. Kalau gerakan yang kita buat tu kerana kita bergerak kerana kita nak tutup aurat contohnya, sama juga. Dia kira 3 gerakan besar batal. Contohnya angin kuat, besar selak, jadi dia nak tutup. Dia tutup selak, kalau dia bola dia tutup, jadi dia gerak lebih 3 kali berturut-turut, batal. Walaupun tujuan dia tutup tu sebab nak tutup aurat, kalau tidak batal. Walaupun begitu, tetap juga batal jika lebih 3 gerakan berturut-turut. Habis macam tu biar. Kalau biar je batal juga sebab terdedah aurat. Jadi batal lah. Nak buat macam ni? Batal lah, sembahyang lah balik. Itu kalau sebab nak ditiup angin ke. Macam tu juga gerakan-gerakan yang bukan gerakan sembahyang, tapi dia buat juga, maka dikira sebagai 2 gerakan ajnabi, gerakan asing yang boleh membatalkan sembahyang. Gerakan tu bukan gerakan sembahyang, tapi dia buat juga. Contohnya apa? Macam contoh gerakan sembahyang. Contoh ambil gerakan sembahyang. Daripada sujud nak bangun, banyak bergerak tu, lebih 3 gerakan. Itu gerakan sembahyang. Gerakan sembahyang bukan 3 kali, 30 pun tak apa. Sebab itu gerakan sembahyang. Dia sakit, nak turun tu dia memerlukan banyak gerakan untuk sujud. Pegang situ, pegang sini, pegang situ, tak ada masalah sebab dia panggil itu gerakan sembahyang. Jadi tak ada masalah. Macam tu juga dia nak naik, yang kita gerak. Kalau gerakan itu bukan gerakan sembahyang, dia buat, maka tertakluklah kepada syarat jangan lebih 3. Gerakan dia tu dah makruh dah. Kalau tak batal, makruh dah ada dah. Sebab itu bukan gerakan sembahyang, gerak buat apa? Bukan gerakan sembahyang, gerak buat apa? Saja je, tak batal pun sebab tak sampai 3. Okey, makruh dah ada. Tapi kalaulah bukan gerakan sembahyang, dia bergerak lebih 3 gerakan, maka batal. Apa contoh bukan gerakan sembahyang? Mengangkat tangan daripada rakaat pertama nak naik rakaat kedua, itu bukan gerakan sembahyang. Contoh kan dia berdiri, takbir apa semua, rakaat pertama, rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud kan? Okey. Kemudian dia nak naik rakaat kedua ni. Masa dia nak naik tu dia angkat tangan, naik sujud ni. Allah, angkat tangan. Itu bukan gerakan sembahyang. Tak tahu belajar kat mana angkat tangan. 4 rakaat dia angkat tangan. Baru dia kata lebih khusyuk. Khusyuk apa? Boleh batal sembahyang. Hanya angkat tangan ni ada 4 tempat aja. Angkat tangan 4 tempat Ketika nak takbiratul ihram, Allah tu sunat angkat. Sunat je pun, bukan wajib. Ketika nak rukuk, habis baca walam yakul lahu kufuwan ahad, nak rukuk tu Allahu Akbar, angkat tangan. Ketika lepas rukuk nak i'tidal, sami'allahu liman hamidah, sunat angkat tangan. 3 dah. Daripada tahiyat awal nak naik ke rakaat ketiga, itu je. Tahiyat awal kan, Allahumma salli ala Muhammad. Nak naik kan ni, Allah, naik rakaat ketiga, ada angkat tangan. Tu je. Daripada rakaat pertama nak naik rakaat kedua, mana ada angkat tangan? Satu kitab pun tak ada tulis. Mana pula ngaji tau? Ikut orang ke apa tau? Tak kadang-kadang penat benda ni, benda terlalu basic, terlalu kecil nak bincang. Tak patut bincang kat masjid surau benda ni. Letih nak bincang benda kecil ni. Tapi kena bincang juga sebab ada dulu kini selamanya. Ada je orang yang angkat tangan ni.
Angkat tangan rakaat pertama, nak naik rakaat kedua. Rakaat ketiga, nak naik rakaat keempat. Mana ada angkat tangan? Rakaat ketiga tu, kalau sembahyang 4 rakaat, dia rakaat ketiga. Lepas tu nak naik rakaat keempat. Allah, ni angkat tangan tu tak ada. Habis kalau angkat juga dikira 2 gerakan asing lah. Tambah satu lagi batal. Kan tak boleh tiga berturut-turut. Masa angkat tangan nak takbir, nak i'tidal, itu memang disuruh, dia tak kira lah. Rukuk, sami'allahu liman hamidah. Kira 2 dah, 2 gerakan dia bergerak. Tambah satu lagi batal. Tak, itu memang sunat. Tak kira. Yang kira tadi, rakaat pertama nak naik rakaat kedua, pergi angkat juga. Dia kira 2 gerakan. Tambah satu lagi, leher dia bergerak ke tanpa, bukan sebab gerakan sembahyang, kaki dia mana-mana bergerak ke, gatal ke, dia garu sikit kat belakang betih dia tu, garu kat belakang tu. Sambil-sambil angkat tangan, batal sembahyang. Kerana 3 gerakan berturut-turut, gerakan besar. Yang bukan gerakan sembahyang. Cuma dia je perasan, konon-konon gerakan tu gerakan sembahyang. Dia je kata. Tapi bukan gerakan sembahyang. Malah kalau kita tengok banyak takbir-takbir lain bukan gerakan, bukan kena angkat tangan pun. Contohnya pagi Jumaat nak sujud tilawah, ada angkat tangan tak? Allahu Akbar ada kat mulut? Allahu Akbar. Ada, angkat tangan ada? Mana ada? Kerana kebanyakan daripada sembahyang kita yang ada cuma takbir aja, Allahu Akbar. Angkat tangan tak ada, kecuali 4 tadi, tempat-tempat tadi je. Mana ada? Mana ada angkat tangan? Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharu sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allahu Akbar, sujud kan? Sujud tilawah tu kan, baca ayat sajadah tu. Allahu Akbar tu ada lah. Allahu Akbar sebut kat mulut ada. Angkat tangan mana ada? Tak ada, rajin lah angkat tangan. Kira 2 gerakan tu, tambah satu lagi batal sembahyang dia. Nak bangkit pun tak ada. Nak bangkit daripada sujud tu kan, nak bangkit tatajafa junubuhum anil madha kan, masa nak pun tak ada juga angkat tangan. Masa nak sujud sahwi pun tak ada, hanya ada Allahu Akbar aja. Hanya ada Allahu Akbar aja, mana ada angkat tangan? Kan ada. Masa nak sujud sahwi, kalau katalah nak sujud sahwi sebelum salam, mana ada. Kebanyakan sembahyang Allahu Akbar aja, angkat tangan tak ada, kecuali 4 perkara, 4 tempat tadi je. Mana ada angkat tangan gitu. Kita semua angkat tangan, menyebabkan batal. Sebab dia bukan perbuatan sembahyang, kita buat seolah-olah ianya perbuatan sembahyang. Nasib baik 2, tambah 1 je lagi, tambah 1 je berturut-turut, batal sembahyang. Cuma free je batal sembahyang. Kalau kita tengok sekali, lebih baik yang orang yang tak angkat tangan semua. Ada kan? Ada mazhab lain, dia tak ada angkat tangan. Masa takbir je angkat tangan, yang lain semua tak angkat. Sami Allah mahmidah tak angkat, rukuk tak, sujud rukuk tak angkat, semua tak angkat. Lagi bagus yang tu pula, sebab sunat kan, tak angkat semua. Lagi bagus yang tu daripada geng yang angkat semua. Yang angkat semua ni, kalau tak batal pun makruh memang dalam tangan dah. Itu yang saya sebut tu. Apa-apa kita nak buat, perhati orang sama, dia tak angkat tangan, aku seorang angkat tangan, aku nak tengok siapa lagi yang tak angkat tangan. Dia tak angkat, dia tak angkat, dia tak angkat, dia tak angkat. Wish, aku seorang je angkat ni, maknanya aku problem ni. Kalau kita perhati orang, kita akan betul. Sebab kita akan sama dengan orang, kita tak pelik pada orang. Bila kita tak perhati orang je lah, kita konon-konon kita betul. Kalau benda tak membatalkan, tak apa, ni naya ni cerita naya, perkara boleh membatalkan. Masa kita nak tambah-tambah rakaat tu mana ada angkat tangan. Masuk lambat, imam dah rakaat yang ke kata sembahyang 4 rakaat, imam dah rakaat yang ketiga. Imam rakaat keempat lah, imam rakaat keempat. Imam rakaat keempat, kita baru masuk. Satulah, mana nak tambah 3 lah, kan? Imam dah rakaat keempat, kita baru masuk, nak tambah 3. Lepas imam baca tahiyat, kita terpaksa tahiyat lah. Walaupun bukan tempat kita tahiyat tu lah, tapi terpaksa ikut imam, sebab kita lambat, nak tambah 3 lagi ni. Imam salam, lepas imam salam kita tambah tak? Ada tak angkat tangan? Tak ada. Ada tak Allahu Akbar kat mulut? Allahu Akbar ada tak? Ada tak? Mikir lu belum jawab. Tak ada. Mana ada Allahu Akbar? Tak ada Allahu Akbar, tak ada angkat tangan. Nampak kenapa saya sebut tak ada?
Sebab apa? Sebab biar sepatutnya kita daripada sujud, kat situ dah ada Allahu Akbar sampai berdiri. Sepatutnya lah. Daripada sujud yang terakhir, sujud yang kedua tu, Allah sampai berdiri. Tapi kita terpaksa break kat bawah. Kenapa kena break? Dah imam tahiyat. Mana boleh aku tinggal imam? Break kat situ. Maka kita dah Allahu Akbar dah. Bila imam salam, kita sambung. Mana ada Allahu Akbar yang kedua dah? Tak ada. Tunggu diam-diam. Nak naik diam-diam. Dah lah, lambat. Jangan bising-bising. Ini siap Allahu Akbar, angkat tangan pula tu. Kena tahulah satu-satu. Tak ada dah. Allahu Akbar pun tak ada. Yang ada bila? Yang ada kalau kita dapat 2 rakaat. Rakaat ketiga, imam rakaat ketiga kita masuk. Dapat 2 lah. Lepas imam salam nak tambah lagi 2. Ada. Sebab apa? Kebetulan tahiyat akhir imam tu tahiyat awal kita. Lepas tahiyat awal nak bangkit ada kan Allahu Akbar kan? Ada. Sebab tu lepas imam salam kita Allahu Akbar. Angkat tangan ada tak? Ada juga. Ada juga. Bak semayang kena khatam lah bak semayang. Janganlah habis. Bermula rukun sembahyang itu 14. Kita masuk rukun sembahyang akan datang. Bermula rukun sembahyang ada 14. Biasa kita belajar rukun sembahyang ada berapa? 13. Mana pula mari satu lagi ni. Lagi banyak kita mengaji kitab, lagi kita jumpa. Ada yang kata 13, itu paling masyhur. Ada yang kata 14, ada yang kata 15, ada yang kata 17, ada kata 18. Macam mana sembahyang sampai 18 rukun dia? Sama je. Dia cuma pecahkan aja. Sambung akan datang rukun sembahyang ada 14. Wallahu alam. Kita sudahi dengan tasbih kafarah. Dan ada soalan. Kejap. Ada soalan. Relax lu, sabar lu. Awal lagi tak gimana? Boleh. Salam. Saya nak sebut dah tadi, tak tersebut tak. Sebab tu kita disunatkan, ni sunat untuk bagi salam dekat mim tu baru pusing. Assalamualaikum baru pusing. Pusing kepala. Kan? Assalamualaikum warahmatullah. Masa mim je barulah pusing. Wa tu baru pusing. Tu sunat. Pertama ianya sunat. Yang kedua dia bagi mengelakkan batal tadi tu lah. Sebab apa? Keluar semayang dengan mim. Assalamualaikum warahmatullah tu sunat. Mim tu dah keluar. Assalamualaikum tak keluar lagi. Assalamualaikum tak keluar lagi. Assalamualaikum baru keluar. Walaupun lepas tu kita sebut warahmatullah. Dah keluar semayang. Maksudnya semayang tu dah cukup, dah sah. Jadi bila kita berpaling, Assalamualaikum baru paling, tak timbul isu dah. Memang sah. Bimbang takut, kalau tak buat gitu, assalah dah pusing, pusing tu pula tak kena gaya. Orang suruh disunatkan pusing berpaling kepala, bukan badan. Dia dengan badan-badan. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan badan-badan dia pusing. Jika dia pusing tu sebelum mim, batal semayang. Kalau dia pusing selepas mim, makruh, tapi tak batal lah. Selepas mim, maknanya dah habis semayang lah. Dia duduk ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Ni sana. Lepas tu pergi di depan balik. Siap angguk lagi tu. Sunnah artis dalam cerita banyak ada sama. Assalamualaikum warahmatullahi. Habis pakat-pakat ikut, satu kitab pun tak ada suruh angguk. Dia angguk mari mana tahu? Berupanya saya tengok TV baru ni ada dalam tu. Artis berlakon. Tu kata sunnah artis. Artis je buat. Para ulama itu tak suruh buat pun angguk tu. Dia mengangguk. Angguk pun angguk lah. Bila dia pusing tu, dia pusing habis. Makruh hukumnya. Tapi kalau dia pusing sebelum mim, batal sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa pusing? Yang ni sunat ni aja. Assalamualaikum warahmatullahi. Sampai nampak orang belakang nampak pipi. Habis pergi. Habis ke bau. Orang belakang nampak pipi, okey tu. Sunat kan. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau buat macam tu, Assalamualaikum, berhenti. Lepas tu baru berpaling dengan badan-badan pun sah. Cuma makruh lah.
Sebab tu janganlah nak paling, janganlah terlebih paling pula. Janganlah. Sikit je. Kalau rasa tak boleh, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cukup dah jadi paling. Cukup dah. Dan tak jangan angguk Orang mengaji kalau angguk, Allah leceh tengok Beci pun ada kat tengok. Angguk. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Bukannya apa, Allah tahulah. Mana berangguk. Baik, cukup dulu. Selain tasbih kafarah dan surat Allah subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi